Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Selangor menentang pasukan Perak, yang mana Selangor menang 4-0 hasil jaringan dari Aaron 2, 1 dari Faisal Halim dan 1 dari Mukardi Ajman. Untuk perbezaan kedua-dua pasukan pada perlawanan ini, kita boleh lihat perbezaan daripada pengalaman, yang mana pasukan Perak boleh dikatakan masih lagi kurang pengalaman apabila menurunkan hampir keseluruhan skuad mereka adalah pemain-pemain muda. Manakala untuk pasukan Selangor, walaupun mereka menurunkan beberapa orang pemain muda, mereka masih lagi ada pemain-pemain senior yang digandingkan bersama dengan pemain muda untuk menjadi satu pasukan yang mantap sekaligus membaham pasukan Perak dengan jaringan yang besar, iaitu 4-0. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Selangor. Apakah perkara yang paling saya suka tentang pasukan Selangor dan positif side tentang pasukan Selangor pada perlawanan ini? Yang pertama adalah mengenai bahagian midfield pasukan Selangor. Kalau kita lihat kepada gandingan di bahagian midfield, iaitu peletakan Alex sebagai single pivot, dan mereka meletakkan gandingan di bahagian hadapan iaitu Alif Aikan dan juga Orozco, telah memberikan dimensi dan juga kestabilan yang bagus kepada bahagian tengah pasukan Selangor untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Kalau kita lihat pada perlawanan ini, pemain yang patut saya highlightkan adalah tentang Orozco, yang mana untuk game ni boleh dikatakan Orozco berjaya menjalankan tugas beliau dengan sangat baik sebagai seorang playmaker bagi pasukan Selangor dalam menggerakkan serangan dan juga involve dalam build up, serta membantu Alex dalam membuat defensive duty ataupun membuat kerja-kerja untuk bertahan seperti melakukan track back dan sebagainya. Jadi untuk game ni memang Orozco adalah salah satu player yang boleh saya katakan sangat mobile dan sentiasa berada dalam setiap sudut di dalam padang. Di mana ada bola, di situ ada Orozco, yang mana kalau kita lihat kebanyakannya pergerakan Orozco adalah di kawasan half space ataupun di kawasan tengah, untuk memastikan yang dia sentiasa menjadi orang yang boleh link up ataupun connect antara midfield department dengan attacking department serta wide area punya pemain, iaitu di bahagian winger lah. Jadi kita boleh nampak apa yang dilakukan oleh Orozco pada perlawanan semalam. Dari segi menyerang, memang dia banyak menggerakkan bola daripada bahagian bawah ke bahagian atas dengan hantaran-hantaran jauh yang sangat cemerlang. Boleh saya katakan, boleh dikatakan Orozco adalah player yang banyak create pergerakan ke bahagian hadapan untuk mencari pemain-pemain attacking pasukan Selangor dengan vision yang sangat bagus serta ketepatan hantaran yang sangat bagus. Kalau kita lihat sebagai contoh, Orozco berjaya menghantar bola daripada kawasan Selangor sendiri dengan meletakkan bola di belakang pertahanan kepada Quinten Cheng untuk percubaan pertama pasukan Selangor. Tetapi sayanglah Quinten Cheng gagal sudahkan hantaran tersebut dengan baik. Boleh dikatakan Quinten Cheng punya finishing kurang baik menyebabkan hantaran tersebut tidak dikonvert kepada jaringan. Dan kita boleh lihat juga lagi penlibatan Orozco adalah untuk gol kedua daripada Aaron, yang mana dia berjaya untuk involve dengan Yazan sebelum dia buka bola kepada Hakim Hassan yang buat underlap ataupun overlap di kawasan kiri untuk Hakim Hassan melakukan crossing untuk mencari Aaron. Jadi di sini kita boleh nampaklah yang Orozco adalah player yang sangat mobile dan banyak bergerak di dalam padang, dan dia banyak juga untuk drop deeper bagi melakukan ball progression bagi pasukan Selangor untuk menggerakkan bola dari bahagian bawah ke bahagian atas. Inilah yang kita inginkan dari seorang playmaker. Dia bukan hanya bertindak di kawasan zon 14 ataupun bertindak sebagai pemain nombor 10 di bahagian hadapan. Sebaliknya, dia juga drop lebih deeper untuk menjadi deep line playmaker dengan hantaran-hantaran jauh untuk memecah belahkan pertahanan pasukan Perak yang bermain dengan high line. So Orozco ni dia pandai untuk baca pergerakan ataupun defensive line pasukan Perak sewaktu ketika pasukan Selangor dalam fasa build up. Ini adalah daripada segi menyerang, dan dalam pada masa yang sama kita juga boleh lihat yang Orozco ni dia rajin untuk turun bagi membantu Alex dalam menjalankan defensive duty, dalam membuat track back ketika pasukan Perak cuba melakukan counter attack ataupun dalam fasa pasukan Perak menyerang. Kita boleh nampak ada beberapa gerakan pasukan Perak berjaya untuk diintercept dan juga dipatahkan oleh Orozco, yang mana Orozco banyak bergerak seperti mana yang saya katakan tadi. So peranan yang dimainkan oleh Orozco pada game ni telah menunjukkan yang dia mula untuk
serasi dengan taktikal yang cuba diterapkan oleh Tan Chee Ho, dan kita boleh nampak yang dia punya gameplay pun improve daripada segi menyerang dan juga dari segi bertahan. Kedua-duanya dia boleh buat, dia boleh main untuk berada dalam kedudukan yang tinggi di kawasan half space ataupun berhampiran dengan D-box pasukan lawan, dan dia juga boleh create game daripada kawasan sendiri. So inilah yang kita nak sebagai seorang playmaker, yang mana apabila bertindak dia mampu untuk menjalankan tugas dengan sangat baik in term of menyerang, sama ada di kawasan pihak lawan ataupun kawasan pihak sendiri, ataupun dalam pada masa yang sama boleh menjalankan tugas sebagai seorang defensive duty untuk memberi kestabilan kepada pasukan dalam situasi ketika pasukan diserang. Ini tentang Orozco lah yang boleh saya puji. Dan dalam pada masa yang sama, Orozco juga dibantu oleh Alex, yang mana untuk game ni Alex juga bertindak dengan sangat cemerlang, yang telah memberikan kestabilan di bahagian midfield pasukan Selangor untuk bergerak lebih mobile dan juga membolehkan Ali Faikal untuk stay high ataupun berada di kedudukan yang lebih tinggi bagi memastikan yang pergerakan ataupun numbers of player pasukan Selangor berhampiran dengan D-box pasukan Perak sentiasa ada. Jadi kita boleh nampak Alex berjaya cover up bahagian midfield dengan sangat baik di zone seat ataupun di defensif kawasan di middle third, telah membolehkan Perak punya gerakan serangan di kawasan middle berjaya dipatahkan dengan mudah. So Alex telah memberikan kebebasan kepada Orozco dan juga Ali Faikal untuk sentiasa bergerak dan juga advance forward untuk membantu bahagian serangan. Inilah yang kita nakkan daripada satu midfield ataupun satu gandingan trio midfield yang membolehkan mereka bergerak secara berperbezaan dimensi, sama ada ketika menyerang dan juga ketika bertahan. Jadi boleh dikatakan completely pada perlawanan semalam midfield pasukan Selangor memang obviously antara the best corak permainan sepanjang Liga Super berlangsung. Ini yang pertama, walaupun tanpa kehadiran Brandon Gunn dan juga Nur. Jadi mereka masih lagi mampu untuk membuktikan yang gandingan trio mereka ni memberi sesuatu yang efektif dan juga berkesan dalam mereka punya corak menyerang dan juga bertahan. Yang kedua, kalau kita lihat kepada pasukan Selangor, apa perkara yang positif tentang pasukan Selangor saya boleh dikatakan adalah tentang bahagian defense department, yang mana bahagian defense department pasukan Selangor pada perlawanan ni mereka bukan sahaja bagus daripada segi bertahan. Kalau kita lihat dalam corak permainan pasukan Selangor di bahagian backline, antara pemain yang menarik minat saya adalah Syahrul Nazim dan juga Yazan Al-Arab, yang mana kalau kita lihat kepada penggunaan kedua-dua player ni, Syahrul Nazim boleh dikatakan daripada segi pembacaan game, man to man marking, memang dia telah improve banyaklah pada perlawanan ni dalam mengekang pergerakan daripada Hadi Fayad dan juga Alif Zikri di bahagian hadapan untuk pasukan Perak punya bahagian serangan untuk dipatahkan oleh Syahrul Nazim. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Perak yang cuba untuk memecah belahkan pertahanan Selangor berjaya untuk dibaca dengan mudah oleh Syahrul Nazim untuk mengambil balik bola daripada pasukan Perak yang ketika itu dalam fasa menyerang. Tetapi sebaliknya pula, kalau kita nampak peranan yang dimainkan oleh Yazan Al-Arab pada perlawanan ni, boleh dikatakan daripada segi defensive duty dia agak kurang. Sebab apa? Sebab Syahrul Nazim yang banyak cover up dia. Tetapi apa yang menarik tentang peranan daripada Yazan Al-Arab pada perlawanan ni adalah sebagai ball progressor, iaitu sebagai seorang defense yang membawa bola lebih tinggi. Kalau kita lihat untuk perlawanan ni, beberapa kali percubaan dan juga beberapa kali Yazan Al-Arab berjaya untuk sukses ataupun untuk membawa bola daripada bahagian department kepada bahagian attacking department. Jadi kita boleh nampaklah yang kualiti yang ada pada Yazan ni sebagai ball player independent ataupun sebagai ball progressor berjaya untuk membolehkan dia join the attack dan juga involve untuk bermain dengan tinggi untuk bertindak sebagai extra frontman. Sebagai contoh, saya ambil gol Aaron yang kedua tadi lah, yang mana kalau kita nampak bermulanya pergerakan daripada bahagian bawah adalah berpunca daripada Yazan yang mempunyai ball control kualiti yang bagus. Dia bawa bola sampai kat half space, dah masuk teritori pihak lawan, dia buka kat Orozco, Orozco buka ke Hakim Hassan, dia terus lari masuk ke dalam di box untuk memberi support kepada Aaron, dan Hakim Hassan buat cross, bola dapat kat Aaron. Sebaliknya pemain Perak fokus kepada Yazan yang join the attack ataupun masuk ke dalam di box selepas dia bawa bola dari defense department. So memang obviously untuk game ni kita nampak banyak
banyak kali yang Yazan Al-Arab berjaya bawa bola lebih tinggi ke kawasan pihak lawan. So benda tu positif side lah. Dan begitu juga untuk fullback pasukan Selangor untuk game ni, boleh saya katakan Fazli Mazlan dan juga Quinton Cheng, mereka memainkan peranan yang penting daripada segi memberi kestabilan dalam juga support kepada bahagian serangan. Bagaimana Quinton Cheng berjaya untuk membentuk combination play bersama dengan Mukairi di bahagian winger, memang kita patut puji sebab gerakan daripada segi overlap yang dilakukan Quinton Cheng banyak memberi permasalahan kepada bahagian pertahanan pasukan Perak. Begitu juga dengan Fazli Mazlan yang efektif untuk menjadi inverted fullback yang memberi support kepada bahagian midfield untuk sentiasa ada option bagi buka game lah. So benda ni positif kepada pasukan Selangor. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau kita boleh puji untuk pasukan Selangor adalah di bahagian serangan, iaitu gandingan Mukairi, Aaron dan juga Faisal Halim. Bagi saya benda yang paling positif adalah tentang Faisal Halim dan juga Mukairi Ajmal, yang mana kedua-dua player ni memang sangat efektif untuk cover up bahagian wide area dengan kelebihan individu yang mereka ada. Kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan pasukan Selangor di bahagian wide area berjaya untuk melakukan penetrasi ke arah pertahanan pasukan Perak. Mereka berjaya untuk pecah belahkan pasukan Perak punya corak bertahan dengan sangat mudah. Cumanya apa yang boleh saya katakan daripada segi efektif ataupun keberkesanan, apa yang boleh mereka improve untuk the next game adalah mereka mungkin boleh perbaiki daripada segi quality final passing, iaitu bagaimana mereka nak supply bola masuk ke dalam di box bagi mencari Aaron. Sebab apa? Sebab banyak gerakan-gerakan menarik telah berjaya dicipta, tetapi daripada segi sudut untuk final pass bagi hantaran-hantaran lintang ke dalam di box boleh dikatakan amat mudah lagi untuk dibaca oleh pihak lawan bagi melakukan blocking ataupun interception dan melakukan clearance lah. Tetapi daripada segi teknikal individu, Faisal Halim dan juga Mukairi semalam memang mereka world class lah. Kita boleh nampak bagaimana Faisal Halim berjaya untuk beat offside trap yang cuba dilakukan oleh pemain Perak di kawasan half line, and then dia berjaya untuk tewaskan Syahis Warin dengan satu gerakan solo yang baik daripada bahagian tengah. Dia tenang, dia kompos, dia berjaya skor, dan kita boleh nampak juga bagaimana dia assist kepada Mukairi Ajmal, dan Mukairi Ajmal pun dia tenang, dia melakukan percubaan direct terus ke arah gawang pasukan Perak dari luar kotak penalti. Satu teknikal yang bagus dari seorang pemain untuk usia muda seperti Mukairi Ajmal memang sangat bagus. Jadi boleh saya katakan memang mereka dua ni adalah salah satu faktor bahagian winger pasukan Selangor hidup lah. Jadi kita boleh nampak perbezaan apabila Mukairi main dekat winger dan juga Mukairi main dekat midfield ketika beraksi bersama dengan Malaysia. Jadi pujian juga harus diberikan kepada kedua-dua player ni. Untuk Aaron, apa yang boleh saya katakan, obviously memang orang kata apa, dia dah skor 2 gol, satu free kick teknikal yang bagus, satu lagi heading, free header dan sebagainya. Tetapi Aaron mungkin dia boleh perbaiki daripada segi dia punya finishing lagi. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat daripada hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Mukairi, ada satu hantaran yang dilakukan oleh Mukairi boleh saya katakan vision yang bagus, passing yang bagus, dan juga memang on point kepada Aaron. Tapi Aaron punya percubaan kena tiang, kena palang. So benda tu boleh kata sepatutnya Selangor dah boleh skor gol yang kelima. Tapi daripada segi link up play, daripada segi connectivity, boleh dikatakan Aaron untuk game ni dia improve lah, mungkin sebab lawan Perak. So kita tengok nanti lawan Kedah macam mana pula Jadi secara overallnya Selangor semalam memang deserve untuk menang. Mereka bermain dengan sangat baik, corak permainan, pengalaman yang bagus. Memang mereka ajarlah bagaimana untuk pasukan Perak main. Dan untuk pasukan Perak pula, apa yang boleh saya katakan, benda yang perlu mereka improve adalah daripada segi defending structure. Yang mana kalau kita lihat defending structure pasukan Perak, boleh dikatakan defensive line mereka bermain dengan sangat tinggi, dan beberapa kali sebenarnya mereka cuba untuk memerangkap offside trap ataupun membuat offside trap bagi memerangkap pemain hadapan pasukan Selangor. Tetapi boleh dikatakan Selangor ni pandai, dia berjaya untuk avoid ataupun elak daripada offside trap yang dilakukan oleh pasukan Perak tersebut dan memanfaatkan kepada serangan. Jadi kita boleh nampak salah satu defensive line yang gagal adalah ketika Quinton dan juga gol daripada Faisal Halim. So obviously lah pasukan Perak perlu lebih cakna dan juga awareness daripada segi buat offside trap. Tetapi yang paling tak boleh dimaafkan adalah gol dari Faisal Halim lah. Sebab apa? Sebab dia nak buat offside trap dekat half line, dekat garisan tengah. Gila, buat apa? Bola garisan tengah tu dah terlalu tinggi dah, dah bermain dengan sangat tinggi, dah nak masuk kawasan lawan, tetapi dekat situ dia cuba nak buat offside trap. That is something yang agak pelik yang dilakukan. Sebab jarang-jarang orang buat main dengan defensive line yang tinggi, nak buat offside trap dekat dengan garisan tengah. That is something yang weird dan awkward yang tak orang jarang buat dalam bola. Bukan jarang buat lah, mungkin memang tak pernah difikirkan lah nak buat offside trap dekat garisan tengah. Jadi benda tu perlu diperbaiki lah untuk defend, untuk mereka lebih compact
Jadi kita boleh nampak lah banyak defense punya department banyak bagi space kepada Selangor untuk masuk exploit kawasan, masuk dalam D-box. Sunday Afolabi yang bertindak sebagai defensive midfielder pun gagal untuk jalankan tugas sebagai defensive duty dengan baik. Striker kalau kita nampak Hadi Fayad, Wan Z Haikal semua pun gagal berfungsi dengan baik. Ada beberapa gerakan counter attack yang boleh mereka sudahkan dengan simple, dengan mudah, tetapi mereka gagal untuk buat berdemikian dengan baik. Boleh pula Hadi Fayad dah ada ruang kosong dalam situasi 1-on-1 untuk buka kepada kawan yang kosong, tetapi dia buat hantaran yang agak melalut. So boleh dikatakan mungkin kena guna apa yang dia belajar di Jepun untuk implement dekat Malaysia. Kalau tak rugi lah pergi Jepun lama, training dan sebagainya, tapi tak mampu untuk balik Malaysia dan apply apa yang dibelajarkan tu. So benda tu yang perlu untuk Perak. Jadi untuk Perak skuad muda ni mungkin mereka boleh untuk improve lagi, dan ada beberapa player yang bagus seperti Syakirin yang masuk, dia bagi impact positif kepada bahagian attacking dan sebagainya. Mereka ada masa lagi untuk gilap lah, tapi untuk fight for the mid table or top 4 memang agak mustahil lah. So kalau mereka boleh fight untuk top 10, top 9 pun dah kira okey. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.